Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 Oktober 2022 bersama dengan saya Nursyah Muhammad Amin. Tiada mana-mana parti politik boleh mempengaruhi keputusan Perdana Menteri membubarkan Parlimen, kata Ismail Sabri Yaakob. Bercakap kepada pemberita di Shah Alam hari ini, Ismail menegaskan bahawa kuasa mencadangkan pembubaran Parlimen adalah kuasa Perdana Menteri. Dulu Perdana Menteri umum bubarlah Parlimen. Ya, mana ada parti-parti politik lain beri pandangan dan campur tangan dari segi pembubaran. Dulu tak pernah. Bukan setakat dulu perundingan, perbincangan dengan parti lain. Dengan parti sendiri pun tak ada perbincangan. Dulu tak ada. Ya? Kalau you ingat dulu tak ada. Tak pernah bercakap dalam media orang berbincang secara terbuka mengenai tarikh pilihan raya. Tak pernah. Parti sendiri pun tak pernah. Parti lain pun tak pernah. PM, dia rasa wajar untuk bubar, dia bubar. Bagaimanapun Ismail berkata, dia akan melihat semua pandangan sebelum mencadangkan pembubaran kepada Yang di-Pertuan Agong. Dalam pada itu, Ismail yang juga naib Presiden UMNO berkata, rundingan kerjasama antara PAS dan UMNO dalam menghadapi PRU ke-15 masih diteruskan. Timbalan Presiden pun dah diminta juga untuk berbincang. Jadi, perbincangan tu diteruskan. Ya, bukan bermakna gagal. Sehinggalah diumumkan gagal tu gagal. Selagi tak diumumkan gagal, masih berjumpa lagi, kita teruskan perjumpaan. Baik, sementara itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata dia menghormati kuasa Perdana Menteri untuk mencadangkan tarikh pembubaran Parlimen. Bagaimanapun, Zahid berseluruh bahawa tarikh pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong itu sepatutnya dibuat semalam. Itu bukan kuasa hati. Kita menghormati kuasa Perdana Menteri. Bila pun. Kita menghormati seboleh-bolehnya semalam. Terus ada rumah kata PM nak jumpa Agong Khamis. Saya tak pernah dengar dan pernah termimpi tarikh itu. Semalam, Perdana Menteri dikabarkan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon pembubaran Parlimen, namun Istana Negara menafikan laporan terbabit. Dalam pada itu, Zahid menegaskan PAS perlu segera memutuskan hubungan dengan Perikatan Nasional jika mahu terus bekerjasama dengan UMNO pada PRU ke-15. Tanpa memenuhi syarat-syarat itu, maka kami akan bergerak secara solo. Bukan kami overconfident, tetapi kami yakin bahawa tanpa mereka, tentunya kita mesti bergerak mengikut kaedah-kaedah peperangan bagi menghadapi pilihan raya secara kaedah tersendiri. Kita ke perkembangan berikutnya. Pemimpin Pakatan Harapan menjangkakan Parlimen akan dibubarkan minggu ini sebelum kerajaan membentangkan Belanjawan 2023. Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar menjangkakan Parlimen dibubarkan pada Jumaat dan pengumuman akan dibuat sehari sebelumnya. Menulis di media sosial, Mahfuz kelihatan pasrah dengan langkah itu walaupun PH berpendirian, pilihan raya tidak wajar diadakan ketika musim banjir. Menurut ahli Parlimen pokok Sena itu, jika belanjawan dibentangkan dahulu, pembubaran Parlimen tidak dapat dibuat kerana ia memerlukan masa untuk dibahaskan. Ketika dihubungi, Mahfuz memberitahu Malaysia kini, kemungkinan pengumuman tersebut akan dimaklumkan dalam perjumpaan khas UMNO di PWTC petang ini. Sementara itu, ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang pula menjangkakan Parlimen dibubarkan pada Khamis sehari sebelum pembentangan belanjawan berdasarkan mesej yang diterimanya. Senada dengan Mahfuz, Lim berkata tindakan itu jika benar dilakukan merupakan satu penghinaan kepada Parlimen yang sedang membincangkan beberapa rang undang-undang. Ketika bahan PRU 15 semakin terasa, Ahli Parlimen Kelang Charles Santiago ingin tahu pelan kecemasan Suruhanjaya Pilihan Raya jika hari pengundian berlaku semasa banjir. Dalam surat yang dihantar kepada SPR, beliau melahirkan kebimbangan mengenai waktu pilihan raya kerana ia bertetapan dengan musim tengkujuh. Charles turut mengingatkan SPR mengenai amaran pihak berkuasa
tentang risiko banjir terutama di kawasan rendah di pantai barat Semenanjung. Menurutnya, Parlimen Kelang antara kawasan yang dilanda banjir teruk pada musim tengkujuh tahun lalu dengan 28 daripada 56 daerah mengundi terjejas. Ia turut menganggarkan lebih 107,000 pengundi akan terjejas jika hari pengundian berlaku semasa banjir. Sumbangan itu, kata Charles, SPR boleh menjelaskan rancangan kecemasan yang ada sekiranya PRU ke-15 diadakan semasa banjir. Dia turut menyenaraikan beberapa persoalan kepada SPR termasuk apa yang akan dilakukan pihak berkuasa untuk membantu pengundi yang tidak dapat keluar mengundi akibat cuaca buruk. Selain itu, beliau mempersoalkan apa yang akan berlaku jika sekolah perlu digunakan sebagai pusat pemindahan sementara semasa ia digunakan sebagai pusat mengundi. Charles turut bertanya apakah pelan rancangan SPR sekiranya pusat mengundi dinaiki air dan bagaimana peti undi akan diangkut sekiranya jalan raya ditutup. Berita seterusnya. Peguam Bela Muhammad Syafiee Abdullah diberi amaran supaya tidak menjalankan perbicaraan di media berhubung kes rasuah Wan MDB Najib Razak. Timbalan Pendakwa Raya Gopal Sriram berkata, sidang media Syafiee semalam menyamai serangan terhadap pihak pendakwaan bahawa mereka telah menyekat bukti kes. Bercakap kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, Sriram menambah jika pihak pembelaan terus melakukan perkara itu, maka pihak pendakwaan akan memohon untuk menghalang mereka. Peguam Bela bersama Najib, Wan Aizuddin Wan Muhammad, kemudiannya memaklumkan Syafiee akan menghadiri prosiding esok untuk memberi maklum balas kepada pihak pendakwaan. Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sekira kemudian berkata, mahkamah akan menunggu sehingga esok untuk Syafiee memberikan jawapannya dalam perkara itu. Semalam semasa sidang media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Syafiee membuat dakwaan bahawa terdapat surat dari Arab Saudi yang kononnya menjanjikan derma kepada bekas Perdana Menteri itu di antara 2011 dan 2012. Peguam itu juga mengumumkan bahawa mereka sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang untuk membenarkan tertuduh selaku ahli Parlimen Pekan menghadiri sidang Dewan Rakyat meskipun dilarang oleh Jabatan Penjara. Pelakon Zul Arifin didenda RM30,000 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan memaknai kandungan sumbang di media sosialnya Mac lalu. Zul atau nama sebenarnya Zulkifli Arifin membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Mahkamah Session Nur Hisham Muhammad Jaafar. Pertuduhan kata Zul dibuat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Difahamkan ia merupakan klip teaser tular memaparkan babak panas daripada sebuah drama bersiri perempuan itu yang kemudian mendapat pelbagai kecaman warga maya. Drama tersebut sepatutnya disiarkan di TV3 pada bulan Ramadan lalu namun dibatalkan penayangannya. Tindakan pelakon tersebut memuat naik teaser drama berkenaan turut mendapat perhatian Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa. Anwar kemudian memberi amaran kepada stesen-stesen televisyen dan penggiat drama agar mematuhi garis panduan yang ditetapkan dalam penyiaran karya seni. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Muhammad Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.